Okey, ini cerita di Kelana Jaya. Bagaimana pasukan tuan rumah Selangor memulakan serangan awal dengan percubaan awal namun digagalkan oleh Syaril iaitu penjaga gol pasukan Kedah FC. Namun selepas itu aksi serang menyerang berbalas serangan ditampilkan kedua pasukan khususnya di penghujung babak pertama menampakkan Kedah ada sedikit peningkatan ditampilkan. Namun minit ke-33 hasil keadaan kelang kabut, clearance yang agak lewat memudahkan tugas untuk satu touch yang dilakukan oleh Oliver Buff meletakkan pasukan Selangor dengan gol pertama perlawanan. Di Stadium Kelana Jaya juga menyaksikan kehadiran penonton. Jadi jaringan Nizam. Saya suka jaringan tersebut. Pemain muda bernombor 27 tadi melorongkan bola ke Buff dan Buff saya rasa pengalamannya berjaya menjaringkan gol walaupun ada diekori rapat oleh 2 hingga 3 pertahanan. Dan kita boleh lihat Kepa Sherman memang sangat tenang, berpengalaman untuk menjaringkan penalti. Ketika satu sama ini saya percaya perlawanan ini sudah pun menjadi sedikit terbuka kerana kedua-dua pasukan bermain secara serang menyerang kerana kedua-dua tidak mahu membawa satu mata pada perlawanan pada malam ini. Okey, Kepa Sherman terlibat dalam pergerakan awal kemudiannya memudahkan untuk Cece Kipre meletakkan jaringan kemenangan untuk pasukan Kedah menewaskan Selangor FC dengan 2-1. Rangkuman ataupun apa cerita sebenarnya turning point akan kita bincangkan nanti sedikit. Ini kedudukan penjaring terbanyak bagi saingan Liga Super. Kepa Sherman sedang mengikuti rapat Baxter da Silva untuk Johor DT. Oliver Buff dengan 4 gol bersama dengan Jordan Minta, Badru Bakhtiar dan juga Dominic da Silva, Darren Lock dan juga Alex Dos Santos untuk Melaka United dengan 3 jaringan. Okey Zam, Selangor dan juga Kedah. Sebut saja dua pasukan ini sudah pun cukup menceritakan bahawa sejarah mereka cukup menarik untuk dikatakan. Apakah turning point untuk pasukan Selangor dan juga pasukan Kedah? Saya rasa separuh masa pertama sangat positif untuk pasukan Selangor mendahului 1-0 pasukan Kedah, tetapi saya percaya bermain dengan pasukan Kedah beberapa kali. Pada separuh masa pertama mereka sentiasa bermain dengan seorang striker. Tapi pada separuh masa kedua saya tidak pasti adakah banyak pasukan lain perasan atau tidak. Coach Aidil akan meletakkan 2 penyerang Kepa Sherman dan juga Cici Kipre untuk bergandingan dan bermain secara 4-4-2 yang agak simple, bermain direct, meletakkan bola banyak. Kalau sebelum tu sebelum tu mereka akan bermain 4, kebiasaannya mereka akan bermain 4-2-3-1 atau 4-3-3. Kipri akan diletakkan di bahagian kiri. Dan second half jika mereka tidak mendapat keputusan yang positif, mereka akan meletakkan 2 penyerang ini bermain bersama dan menukar sistem pada 4-4-2. Saya rasa itu yang berlaku pada pasukan Kedah kerana kualiti yang mereka ada, mereka mampu untuk menukar taktik, menukar personality daripada sebelah kiri, meletakkan kedua-dua mereka bermain bersama di bahagian hadapan. Okey, kita bincangkan sedikit tentang jaringan pertama. Kalau mengikut formasi yang ditampilkan 4-5-1, tetapi saya rasa kedudukan itu berubah. Namun sumbangan pemain yang Nizam katakan, Daniel Ahmad, pemain memakai jersey nombor 27, saya juga menarik perhatian bagaimana Safwan Baharudin seperti yang kita ketahui antara pemain yang mobile. Dia boleh beraksi di bahagian mana pun letak pun. Jaringan ini terhasil dalam keadaan backline Kedah pun dalam kedudukan sukar untuk jika kita perhati balik, Daniel memenangi bola hantaran yang agak casual daripada pertahanan pasukan Kedah dan dia sendiri melakukan hantaran short pass 2-3 passing dan dia melorongkan bola ke Buff. Saya rasa memenangi bola, dia sendiri assist. Itu saya rasa untuk pemain muda yang tahun pertama saya rasa beraksi secara matang dalam Liga Super. Ini adalah penanda baik untuk pasukan Selangor. Mereka mempunyai pemain muda yang bermain di posisi tengah yang sangat kita katakan ada masa depan yang cerah dalam Liga Super untuk pasukan Selangor. Jordan Aimbila, okey, pemain yang saya terus ingat AJ Canton. Okay. Dia akan turun naik kan. Saya rasa pengambilan Jordan daripada Selangor 2 ke Selangor saya rasa cukup untuk join attacking tetapi tidak bagi tim yang lebih stagnan di bahagian pertahanan, sukar untuk dia bergerak ke depan. Melihat kepada komposisi posisi pasukan Selangor.
Saya melihat Jordan Ayambela ni dia seorang pertahanan tengah yang tulen, seorang destroyer type. Agak selesa dengan kaki, tetapi saya rasa kelebihannya masih lagi memenangi persaingan bola udara, memenangi tackle, interception yang baik, reading game yang baik, dan dia pantas. Itu kriteria seorang centre back moden. Meletakkan dia di posisi yang di sebelah kiri, ada kalanya mungkin untuk menutup ruang yang ada pada Rabi Ataya kan. Tetapi pengambilannya daripada Selangor 2 ke Selangor 1 banyak memberi manfaat, banyak memberi perkara positif terhadap struktur back four pasukan Selangor itu sendiri. Ifidayo, kalau lihat tak seperti Ifidayo yang sebelum ini. Sukar untuk cakap kerana dia Ifdaya memerlukan hantaran ke dalam box. Supplier. Jika dulu mereka mempunyai Sandro, penyerang nombor 10. Buff tidak Buff berbeza dia dengan Sandro. Buff bukan mobile Buff selesa dengan bola. Manakala Sandro sentiasa pergi bola ke arah kawasan kosong dan melorongkan kepada Ifdayo. Mereka berdua berbeza daripada segi personality bermain dan tidak menyalahkan manajemen ataupun coaches kerana mungkin perancangan mereka, tetapi Ifdayo memerlukan lebih banyak hantaran ke dalam box kerana dia sememangnya seorang kita katakan seorang penyerang yang sangat efektif ketika di dalam six-yard box itu sendiri. Kalau lain-lain mungkin yang boleh kita perkatakan adalah saya tertarik dengan pemain-pemain muda, tetapi adanya Brandon Gunn, adanya Safwan Baharudin, maka lengkaplah bagaimana nak blend saja untuk dua pemain ini. Saya rasa Safwan Baharudin, Brandon Gunn, mereka ni memberi nilai tambah yang banyak kepada pasukan Selangor. Safwan Baharudin dengan pengalamannya, Brandon Gunn dengan leadershipnya. Jika falsafah permainan yang ingin dimainkan oleh coach Selangor sama ada DNA ke ataupun corak ala Jerman, ala Spain, saya tak pasti, tetapi dengan adanya pemain-pemain begini memudahkan kerja rumah yang mereka akan buat. Tetapi setiap konsep bermain hujung-hujung di Liga Super ialah kemenangan. Dan jika tidak mencapai kemenangan tetapi konsep bermain itu dapat, terpulang pada pengurusan dan penyokong sama ada mereka boleh sabar atau tidak dengan transformasi yang ingin dibuat dalam taktikal dan juga filosofi yang cuba dimainkan oleh pasukan Selangor ini. Hari ini tenggelam sedikit persembahan Badrul Bakhtiar, tetapi saya tertarik untuk memperkatakan tentang Fayad, Arif Farhan, begitu juga dengan Faizat. Faizat umpamanya antara yang buat kerja untuk Kedah, Faizat? Macam kita cakap lah, kita di Malaysia kita value pemain yang sentiasa bekerja keras. Selagi dia mampu berlari, selagi dia ada di mana pasukan menyerang, dia melakukan corak bertahan di bahagian belakang. Saya rasa Faizat ini antara model kerja keras yang sangat jelas untuk bola sepak. Jika dia seorang pemain teknikal yang bagus tapi agak malas, sakit mata melihatnya. Dan ini saya rasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Coach Aidil. Mengenali Aidil, Coach Aidil, saya rasa dia sangat menghargai pemain yang bekerja keras untuk pasukan. Dan Faizat mempunyai kriteria tersebut.